Salam sejahtera, salam Penang 2030 dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati ahli-ahli majlis yang berusaha setiausaha bandaraya, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai MPPP, para wartawan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Ucapan hari ini agak panjang, 17 muka surat, tak tidur semalam. Saya ingin menzahirkan rasa kesyukuran kerana dapat membentangkan bajet Majlis Bandaraya Pulau Pinang tahun 2025 yang seiring dengan prinsip nilai Malaysia Madani yang berteraskan kemampanan, kesejahteraan, nilai hormat, daya cipta, keyakinan dan ihsan. Perancangan dan pelaksanaan bajet 2025 MPPP ini telah dirangka bagi memastikan bandaraya ini terus mencapai kemampanan dalam pembangunan dan daya bumi yang sejahtera. Bajet ini juga adalah cerminan budaya saling menghormati dalam membentuk masyarakat yang berdaya cipta. Pembangunan sosial melalui program-program yang bakal dilaksanakan dalam tahun 2025 akan meningkatkan lagi keyakinan penduduk kepada pembangunan negeri. Sesungguhnya tahun 2025 adalah satu tahun yang mana banyak pembangunan kemudahan masyarakat akan diberikan perhatian yang serius. Bajet 2025 adalah satu komitmen MPPP bagi menjayakan aspirasi kerajaan negeri bagi mencapai agenda Penang 2030. Proses penyediaan bajet 2025 adalah bersifat menyeluruh, yang mana MPPP telah mendapatkan input-input daripada pihak berkepentingan dan mengutarakan suara rakyat melalui proses debat urus Town Hall Bajet 2025 yang telah diadakan pada 25 Februari 2024. Di samping itu, penyertaan penduduk dalam proses penyediaan bajet 2025 juga telah diperolehi semasa program Car Free Day, City Walk 2024, Leroy pameran MPPP di Geni Plaza dan Queensway Mall, serta bancian yang telah diadakan secara dalam talian. Hasil penyertaan awam ini dengan hasrat memperkasakan rakyat, MPPP telah menyediakan bajet tahun 2025 yang inklusif bagi memenuhi keperluan semua kelas masyarakat, usia dan gender. Bajet 2025 ini juga dilihat berkeupayaan bagi meningkatkan daya saing bandaraya ini untuk bersaing di peringkat global. Pembudayaan Gender Responsive Participatory Budgeting GRPB diadaptasi dalam bajet ini yang telah diperakukan dalam mesyuarat pentadbiran majlis. Berdasarkan kepada komitmen dan pencapaian tahun 2024, MPPP berkeupayaan untuk mencapai aspirasinya menjadi bandaraya progresif, berdaya tahan dan ceria, Progressive, Resilient and Happy City, dan bersedia untuk mengambil pendekatan secara kolaboratif bagi melaksanakan projek dan program mengikut kepentingan komuniti dan pemeliharaan alam sekitar. Bajet 2025 yang disyorkan ini juga adalah seiring dengan konsep Sustainable Development Goals, Age Friendly City dan Penang 2030. Formula penyediaan bajet ini
adalah berdasarkan kepada pengukuhan dasar dan polisi MBPP bagi menjamin masa depan yang lebih berdaya tahan. Objektif bajet 2025. Nombor 1, daya saing dan density ekonomi. Institute for Management Development Competitiveness Ranking IMD 2024 menyatakan bahawa Malaysia berada pada tahap ke-34 daripada 67 negara dari segi tahap berdaya saing di dunia. Di samping itu, IMD World Competitiveness Center telah meletakkan Malaysia dalam kedudukan ke-29 dalam World Digital Competitive Ranking 2023. Dengan laporan ini, MBPP bertekad untuk memastikan negeri Pulau Pinang dapat merancang pembangunan dan memimpin bakat-bakat tempatan bagi meningkatkan kedudukan Malaysia dalam kelompok negara berdaya saing di dunia. Bajet 2025 ini telah menyediakan peruntukan bagi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu bentuk pelaburan fizikal bagi meningkatkan kedudukan Pulau Pinang sebagai salah satu lokasi pelaburan yang strategik. MBPP percaya dengan perancangan dan peruntukan yang disediakan. MBPP percaya bahawa dengan perancangan dan peruntukan yang disediakan, ia akan mampu memastikan visi Penang 2030 dicapai, di samping meningkatkan mutu kehidupan penduduk. MBPP juga berkomitmen dalam menjalin kerjasama strategik dengan agensi dalaman dan luaran sebagai satu kaedah dalam mengarus perdanakan environment, social and governance ESG dalam perdagangan, perindustrian, perkhidmatan dan pelaburan yang berorientasikan teknologi hijau. Nombor 2, bandaraya ke arah carbon neutral. Krisis iklim, climate crisis, dijangka memberi kesan serius terhadap kesejahteraan hidup rakyat sekiranya tidak dikawal dan ditangani. Bandar-bandar di seluruh dunia telah mengambil beberapa langkah dalam memastikan pembangunan yang mampan, sustainable dan berdaya huni, livable serta mesra alam, environmentally friendly. Saya ingin memuji semua pihak, baik individu, pertubuhan bukan kerajaan, sektor awam dan swasta yang telah berusaha dengan tabah dan berterusan untuk menghadapi krisis iklim. Dan saya percaya bahawa kita berkeupayaan melakukan lebih daripada apa yang telah dilakukan setakat ini bagi memastikan kelestarian sekiranya tercapai. Ini adalah dengan penyatuan semua orang. Sekiranya kita bersatu, kita akan berjaya. Kajian menunjukkan bahawa perindustrian dan pengangkutan adalah antara penyumbang utama kepada pemanasan global. Tetapi pada masa yang sama, kita perlukan pembangunan dan aktiviti perindustrian bagi mewujudkan peluang pekerjaan ke arah kelangsungan hidup. Justru itu, kita perlu mencapai keseimbangan antara menjaga kehidupan rakyat kita, menjaga alam sekitar dan pembangunan untuk menyediakan penduduk dengan sebuah bandar yang boleh dihuni, progresif dan lestari. Nombor 3, memenuhi aspirasi penduduk. Georgetown bakal dihuni dengan pelbagai generasi belia dan warga emas pada masa depan. Justru perancangan dan pengurusan bandar bukan sekadar memenuhi keperluan penduduk, tetapi juga keperluan rakyat pada masa hadapan. Semua pihak mempunyai hak dan akses sama rata. MBPP akan menyediakan peruntukan untuk projek dan program yang memberi kesan secara langsung kepada rakyat yang lebih memerlukan.
MBBP juga sedang berusaha untuk bahagian Pulau Pinang diiktiraf sebagai bandar mesra Rusia, Age Friendly City. Pada tahun 2023, MBBP telah berjaya didaftarkan oleh World Health Organization (WHO) ke arah pencapaian bandar mesra Rusia menjelang tahun 2025. Nombor 4, kelestarian kesihatan. Daya ketahanan bandaraya terletak dalam persediaan kita mengawal penyakit berjangkit dan penularan wabak melalui program penjagaan kesihatan yang berterusan. Ramai yang berhadapan dengan pelbagai cabaran kesihatan secara fizikal dan mental. MBBP juga mengambil langkah pencegahan bagi kawalan penyakit berjangkit bawaan vektor seperti penyakit denggi dan sebagainya. Kawalan vektor juga dijalankan di kawasan wabak serta kawasan hotspot demam denggi. MBBP sentiasa memberi perhatian serius terhadap penjagaan kesihatan dengan melakukan program dan kempen serta memberi pendedahan kepada penduduk dan warga MBBP berkenaan untuk menjaga kesihatan diri. Nombor 5, bandar pintar. Bagi memastikan bandaraya ini terus berdaya saing, inisiatif bandar pintar diteruskan dengan pelaksanaan projek-projek sambungan yang akan meningkatkan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan. Bagi tahun 2025, integrasi antara kemudahan ICT MBBP dan pendigitalan dengan sokongan variasi aplikasi dan rangkaian Internet of Things dijangka dapat mengoptimumkan kecekapan pengoperasian perkhidmatan MBBP dalam memenuhi keperluan penduduk. Rancangan MBBP dalam pembangunan aplikasi bandar pintar di Pulau Pinang mampu meningkatkan kualiti dan prestasi perkhidmatan dan penyediaan kemudahan kepada masyarakat. Pembangunan aplikasi bandar pintar juga merupakan satu alternatif kepada pengurusan konvensional yang mana ia mampu mengurangkan jurang sosial dan ekonomi penduduk. Justru itu, pembangunan bandar pintar adalah merupakan satu usaha MBBP dalam menghadapi cabaran meningkatkan daya saing dan daya ketahanan bandar. Tema bajet. Bajet 2025 adalah komitmen berterusan MBBP untuk mengekalkan kecemerlangan majlis di peringkat global dan tempatan. Tema bajet 2025 adalah pendigitalan dan kepintaran ke arah membina bandaraya mampan dan berdaya saing. Tema ini adalah dipilih untuk memastikan bandaraya ini mampu bersaing dengan bandaraya yang lain bagi kelestarian ekonomi dan meningkatkan mutu kehidupan rakyat. MBBP akan memenuhi keperluan rakyat negeri Pulau Pinang melalui pengurusan kewangan berhemah. MBBP secara berterusan berjaya mengekalkan sijil bersih penyiasatan kewangan. MBBP juga berkomited dalam membiayai projek-projek penyediaan kemudahan awam dan menaik taraf infrastruktur awam serta kerja-kerja penyelenggaraan dan penyediaan perkhidmatan demi kepentingan sosio-ekonomi masyarakat. Pengiktirafan dan pencapaian 2024. Dasar MBBP untuk memastikan semua warga kerja mempunyai kemahiran dan inovasi yang tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan diteruskan melalui program dan pertandingan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Pada tahun 2024 sahaja, penyampaian perkhidmatan MBBP telah diiktiraf melalui pengiktirafan berikut: Asian Clean Tourist City Standard Award 2024 hingga 2026 di Asian Tourism Forum.
Kedudukan keempat dalam e-poster, pertandingan e-poster oleh Mercy Malaysia. National Scroll of Honor Award for Human Settlement. Malaysian Institution of Planning Excellence Award. The International Lifecom Award for Sustainable Development Goals. Waste Management Association of Malaysia Green Leadership Appreciation Award. Kejayaan ini telah memberi inspirasi kepada semua warga MPPB agar lebih komited dalam pembangunan budaya dan persekitaran kerja yang cemerlang untuk memenuhi keperluan rakyat, negeri dan negara. Fokus bajet 2025, MPPB akan memastikan perkhidmatan terbaik dan memanfaatkan melalui pelaksanaan projek dan program yang mampan membangunkan imej persekitaran beridentiti dan berkualiti, penyediaan kemudahan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi yang dinamik serta berdaya saing. Bajet 2025 ini akan melibatkan anggaran hasil sebanyak 433.28 juta berbanding dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 466.31 juta. Ini bermakna bajet 2025 merupakan satu bajet defisit sebanyak 33.03 juta. Punca hasil tahun 2025. MPPB mempunyai 3 punca hasil utama, iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Hasil cukai terdiri daripada kutipan kadar taksiran cukai pintu dan sumbangan membantu kadar, iaitu cukai pintu bagi harta-harta kerajaan dan agensi kerajaan. Hasil bukan cukai terdiri daripada kutipan lesen dan permit, perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan, perolehan dari jualan barang, sewaan, faedah dan perolehan dari pelaburan, bayaran denda dan hukuman dan pelbagai terimaan. Nombor C, terimaan bukan hasil terdiri daripada terimaan agensi-agensi kerajaan serta pulangan balik perbelanjaan. Anggaran hasil bagi tahun 2025 sebanyak ringgit Malaysia 433.28 juta akan disumbangkan oleh punca-punca berikut. A. Anggaran hasil 2025 ialah sebanyak ringgit Malaysia 264.94 juta atau 61.15% daripada keseluruhan jumlah hasil. B. Anggaran hasil bukan cukai 2025 ialah sebanyak ringgit Malaysia 139.78 juta atau 32.26% daripada keseluruhan jumlah hasil. C. Anggaran terimaan bukan hasil 2025 ialah sebanyak ringgit Malaysia 28.56 juta atau 6.59% daripada keseluruhan jumlah hasil. Hadirin sekalian, anggaran perbelanjaan tahun 2025, anggaran perbelanjaan berjumlah ringgit Malaysia 466.31 juta melibatkan pecahan peruntukan seperti berikut. Perbelanjaan mengurus ringgit Malaysia 398.6 juta atau 85.48%. Jumlah perbelanjaan mengurus yang telah disediakan oleh MPPB ialah sebanyak
ringgit Malaysia 398.6 juta atau 85.48% seperti yang saya telah nyatakan. Dan jumlah peruntukan ini meliputi pertama, agihan untuk e-monument sebanyak ringgit Malaysia 202.07 juta atau 50.7% daripada jumlah perbelanjaan tahunan. Kedua, agihan bagi perkhidmatan dan bekalan ialah sebanyak ringgit Malaysia 186.68 juta atau 46.83% daripada jumlah perbelanjaan tahunan. Ketiga, agihan perbelanjaan bagi pemberian dan kenaan bayaran tetap sebanyak ringgit Malaysia 4.42 juta atau 1.11% daripada jumlah perbelanjaan tahunan. Keempat, agihan bagi perbelanjaan lain adalah sebanyak ringgit Malaysia 5.43 juta atau 1.36% daripada jumlah perbelanjaan tahunan. Perbelanjaan pembangunan, NBPP menitik beratkan keperluan penyediaan kemudahan awam yang akan menjamin kelestarian bandaraya Sustainable City di Ratau ini. Pelbagai projek pembangunan telah dirancang dan dianggarkan menelan belanja sebanyak 67.71 juta yang merupakan 14.52% daripada jumlah perbelanjaan tahunan NBPP. Pengagihan bajet 2025. Bajet 2025 dirangka untuk memberi penekanan kepada 5 fokus utama dengan pecahan penglibatan peruntukan 162.24 juta ringgit seperti berikut. A. Cleaner ringgit Malaysia 61.35 juta. Healthier dan Greener ringgit Malaysia 22.24 juta. Mobility ringgit Malaysia 15.73 juta. Smarter ringgit Malaysia 22.63 juta. Economic ringgit Malaysia 33.32 juta. Lain-lain ringgit Malaysia 7.37 juta ringgit. Cleaner bagi di mana kita telah peruntukkan 61.35 juta ringgit bagi membangunkan Sustainable Waste Management and Public Cleansing, peruntukan kewangan sebanyak 58.16 juta ringgit telah disediakan. Jumlah ini merangkumi perkhidmatan pembersihan parit, jalan, tanah lapang dan kemudahan tandas awam serta kutipan sampah dari premis hingga ke tapak pelupusan akhir. Daripada jumlah tersebut, 0.5 juta dikhususkan untuk penyelenggaraan tandas awam dan 100,000 diperuntukkan untuk program-program kita semula. Dalam memupuk semangat ciptakan alam dan kebersihan kawasan sekitar di kalangan masyarakat, NBPP telah memperuntukkan sejumlah 150,000 khususnya bagi penganjuran sambutan Hari Kebersihan Sedunia World Cleanup Day yang diadakan pada bulan September setiap tahun. NBPP memperuntukkan 120,000 bagi menaik taraf pusat-pusat sampah. Beberapa tindakan lain yang diambil adalah pembelian 2 unit jentera pembersihan pantai bagi memudahkan pengalihan sampah dari pasir pantai. Di menaik taraf 2 tandas awam di pasar awam NBPP dengan ciri-ciri pintar dan penjimatan tenaga. C.
menjalin kerjasama strategik dengan pertubuhan bukan kerajaan dan pihak swasta bagi memberikan pendidikan berterusan kepada masyarakat tentang penjagaan alam sekitar, memperkasa program komuniti melalui pertandingan dan pengiktirafan dalam aspek kebersihan persekitaran. Isu kebersihan tidak saja tertumpu kepada pengurusan sisa pekerja dan turut melibatkan program-program anti-litter, pengasingan sisa di punca dan pelaksanaan kitar semula. Isu berkaitan haiwan berkeliaran seperti burung gagak, merpati, lembu, anjing dan kucing yang menyebabkan kacau banggu juga diberi perhatian. Bagi mengatasi isu-isu ini, Majlis telah memperuntukkan 900,000 bagi program kawalan dan penempatan haiwan berkeliaran atau terbiar. Cleaner dan greener, di mana kita telah peruntukkan 22.24 juta ringgit. Dunia mengalami krisis iklim akibat pelepasan karbon gas rumah kaca greenhouse gases yang dihasilkan daripada berbagai aktiviti manusia di bandar. Perancangan bandar rendah karbon dan berdaya tahan serta perubahan iklim merupakan fokus MBBP untuk memastikan bandaraya ini bersedia dengan impak perubahan iklim di masa yang akan datang. Bandar rendah karbon bukan sekadar memberi cabaran kepada aspek kehidupan seharian, tetapi ia juga membawa peluang baru untuk diterukai. Oleh itu, sejumlah 500,000 diperuntukkan untuk menyediakan plan tindakan bandar rendah karbon bagi mencapai aspirasi pembangunan mampan seiring dengan Plan 2030. Menyedari trend penuaan yang akan dialami oleh Pulau Pinang, MBBP telah berjaya mendaftarkan bandaraya Georgetown di bawah Age Friendly City di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Adalah menjadi harapan MBBP agar semua penduduk dari semua lapisan usia boleh menikmati kemudahan awam yang disediakan oleh majlis. Sejumlah 300,000 diperuntukkan bagi penganjuran program-program bagi menyokong domain Age Friendly City, iaitu ruang awam dan bangunan, sistem pengangkutan, sistem perumahan, penglibatan sosial dan masyarakat, saling menghormati dan keterangkuman sosial, penglibatan sivik dan peluang pekerjaan, berkomunikasi dan informasi, sokongan masyarakat dan perkhidmatan kesihatan. Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang (PPWC) adalah rakan strategik MPPP dalam usaha memastikan pembangunan yang dilaksanakan adalah selaras dengan gender responsive budgeting. Untuk memastikan kelestarian pembangunan sosial ini, MPPP telah memperuntukkan RM200,000. Bagi merealisasikan bandar rendah karbon, MPPP telah berjaya menanam 166,892 pokok bagi tahun 2024 sahaja. Dan jumlah ini melepasi indeks prestasi utama majlis yang mensasarkan penanaman sebanyak 100,000 pokok untuk tempoh 5 tahun mulai 2020. Usaha untuk menjadikan bandar raya ini terus mampan dan selamat dihuni, MBBP telah menyediakan peruntukan sejumlah 2.1 juta ringgit untuk menghijaukan bumi ini demi mengurangkan heat island effect dalam kawasan pulau.
NBPP menyediakan peruntukan kewangan sejumlah 1.1 juta ringgit untuk melaksanakan kerja-kerja inventory pokok dengan menggunakan teknologi LiDAR dan remote sensing serta menganalisa maklumat inventory pokok melalui program digital transformation bagi seluruh kawasan pentadbiran NBPP. Ini adalah selaras dengan matlamat NBPP untuk menguruskan Bandar Pintar menggunakan penyelesaian teknologi bagi meningkatkan kecekapan pengurusan, penyelenggaraan dan keselamatan pokok-pokok di bawah seliaan majlis. Selain itu, NBPP juga akan menggunakan teknologi satelit untuk mengesan tahap kesihatan pokok-pokok dalam memacu agenda hijau dengan penyediaan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit bagi membuat imbasan kesihatan pokok dengan menggunakan satelit dan imej 3D 360 darjah serta mendapatkan perkhidmatan pakar untuk mengesan amaran awal kesihatan pokok-pokok di bawah seliaan majlis, terutamanya di kawasan Padang. Selaras dengan visi Penang 2030, Sustainable Development Goals dan Penang Age Friendly City dan Penang 2030, NBPP telah menyediakan peruntukan sebanyak 5.5 juta bagi melaksanakan projek penghijauan dengan menaik taraf tanah lapang, taman kejiranan dengan menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur hijau yang mesra untuk semua usia. Mobiliti di mana kita telah menyediakan 15.73 juta ringgit. NBPP memberi keutamaan kepada pelbagai bot pengangkutan awam dan menambah baik perkhidmatan supaya semua lapisan masyarakat mendapat kemudahan. Sejumlah 1.05 juta ringgit diperuntukkan untuk menggalakkan mobiliti yang mesra pengguna dan mesra alam sekitar. NBPP merancang dan melaksanakan projek infrastruktur jalan dan lampu serta membangunkan rangkaian koridor hijau dengan menambah dan menyelenggara laluan basikal dan laluan berjalan kaki serta menaik taraf lorong belakang dan lorong sisi di tapak warisan dunia UNESCO Georgetown. NBPP juga menyediakan perkhidmatan bas shuttle percuma atau lebih dikenali sebagai perkhidmatan bas Central Area Transit Georgetown 1. Sejak dari tahun 2009 sehingga kini, jumlah yang diperuntukkan untuk penyediaan perkhidmatan bas shuttle percuma ini adalah 1.4 juta ringgit. Penyediaan kemudahan tambang ini berperanan menggalakkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan awam. Perkhidmatan ini mendapat sambutan yang baik, terutama di kalangan pengguna yang menggunakan perkhidmatan bas awam dan juga sebagai ganti kepada kenderaan tersendirian mereka. Kualiti hidup dapat dipertingkatkan dan impak pencemaran dapat dikurangkan dengan pelbagai perkhidmatan mobiliti yang dirancangkan ini. Smarter, di mana ringgit Malaysia 22.63 juta telah disediakan. NBPP telah disenaraikan dalam Smart City Early Adopter yang telah dilaksanakan oleh Plan Malaysia. Pada masa kini, NBPP telah berada pada fasa 2 dan ketiga pelaksanaan dasar Bandar Pintar. Sebagai inisiatif untuk menyediakan Pulau Pinang sebagai Bandar Pintar, NBPP telah menyediakan peruntukan sebanyak 17.2 juta bagi tahun 2025. Peruntukan ini disediakan bagi membangunkan aplikasi Bandar Pintar dan lain-lain perkara yang melibatkan nombor 1, Virtual Island Penang fasa 2, Air Quality Control, kawalan udara, kualiti udara, 3 Scanning, Pearl One Touch beserta Chat GPT, U License, Smart Traffic Lights, Smart CCTV,
makerspace dan gigabit city. Peningkat upayaan sistem e-pengurusan harta dan cukai taksiran bersepadu akan dilaksanakan bagi tahun 2025. RM410,000 disediakan bagi memastikan sistem berkenaan terus relevan dan dengan ledakan ekonomi dan teknologi semasa. Ekonomi di mana peruntukan sebanyak RM33.32 juta disediakan. Bagi sektor perniagaan, MBPP turut berusaha untuk menyediakan ruang perniagaan kepada usahawan kecil di bandaraya ini bagi memastikan operasi perniagaan dapat dijalankan secara tersusun dan terancang. Sebanyak RM17.7 juta diperuntukkan bagi projek pembinaan atau pengubahsuaian dan menaik taraf pasar awam kompleks makanan dapat penjajah sementara Astaka yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Antaranya adalah di Taman Tun Sadon, Padang Kota, Jelutung, Kampung Melayu, Hill Terrace, Debo Sisil, Bayan Baru, Falin, Teluk Kumba, Padang Tembak, Jalan Anson dan Batu Lancang. Peruntukan kewangan berjumlah 5.80 juta yang meliputi peruntukan untuk City Hall sebanyak 3 juta, Town Hall sebanyak 2.5 juta dan penyelenggaraan bangunan atau monumen atau warisan lain sebanyak 300,000 juga disediakan bagi pemeliharaan, penyelenggaraan dan perbaikan infrastruktur asas seperti bangunan warisan, bangunan usang dalam kawasan warisan, perumahan awam dan sebagainya. Dalam merealisasikan usaha ini juga sebanyak 2.19 juta ringgit disediakan untuk membaik pulih struktur bangunan premis MBPP yang meliputi tempat letak kereta lebuh pantai, premis MBPP di Jalan Aitam, Blok A dan B, projek perumahan rakyat Jalan Sungai dan premis Lebo Aminin. Sebanyak 0.5 juta pula disediakan untuk pelantikan perunding bagi cadangan pembangunan tanah majlis. MBPP akan memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih mesra pelanggan dan efektif melalui pelaksanaan program-program kemasyarakatan, sesi town hall, didikan dan libat urus dengan peruntukan kewangan sebanyak 2.11 juta untuk meningkatkan taraf hidup rakyat malah mempergiatkan pertumbuhan dan kemampanan ekonomi. Lain-lain di mana 7.37 juta telah diperuntukkan. Penambahan aset penguasaan juga akan dilaksanakan bagi tahun 2025. Penambahan ini bertujuan untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi undang-undang jalan raya dan pada masa yang sama untuk meleraikan gangguan trafik akibat peletakan kenderaan di laluan hotspot. MBP akan menambah kenderaan lori tunda untuk tahun yang akan datang bagi memberi fokus kepada pengurangan masalah kesesakan lalu lintas dan juga kesalahan lalu lintas yang kerap kali berlaku dalam bahagian pulau ini, dan ia melibatkan peruntukan sebanyak 250,000. Wadah trafik MBPP telah dirasmikan pada tahun 2020 dengan matlamat untuk membantu melancarkan aliran lalu lintas di bahagian pulau. Bagi memenuhi aspirasi ini, Majlis akan menambah anggota wadah trafik, mengadakan sebuah kereta tunda dan menambah 4 buah motosikal berkuasa 250cc dengan nilai sebanyak RM600,000. Sebuah kereta elektrik dengan kos pembelian sebanyak RM170,000
juga akan digunakan sebagai kenderaan yang dipasang dengan alat automated number plate recognition bagi meningkatkan kecekapan proses pemantauan unit letak kereta. Pembelian kenderaan ini adalah bagi menyokong inisiatif hijau melalui usaha ke arah zero carbon. Kawasan Batu Ferringhi merupakan salah satu pusat tarikan pelancong di bahagian Pulau Pinang. Pemantauan di pantai adalah penting bagi memastikan keselamatan pengunjung di kawasan pantai. Bagi memastikan tugas penguasaan dan pemantauan adalah lebih efektif, sebuah kenderaan all-terrain vehicle ATV yang bernilai RM100,000 akan digunakan untuk memantau pesisiran pantai Batu Ferringhi. Para hadirin yang dihormati, saya yakin bajet 2025 dapat memacu dan membina pembangunan penempatan manusia yang mampan dari aspek sosial dan alam sekitar, serta tempat perlindungan yang bersesuaian untuk semua yang mendiami kota metropolitan ini. Sebelum mengakhiri ucapan bajet ini, izinkan saya menekankan kepentingan membangun bandaraya yang lestari, yang diterajui oleh komuniti, terutamanya mempromosi kualiti hidup yang lebih baik untuk semua. Akhir kata, saya sekali lagi merapatkan barisan MBPP yang akan terus berbekalkan amanah dan ketulusan sebagai pejuang kemakmuran negeri Pulau Pinang. Dengan ini, saya mohon bajet ini dapat dipertimbangkan dan diluluskan mengikut peruntukan di bawah Seksyen 55 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Saya membentangkan bajet 2025 untuk pertimbangan dan kelulusan mesyuarat khas majlis. Saya memohon mencadangkan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Dengan ini, saya selaku Penerusi Gantian Jawatankuasa Kewangan mencadangkan bajet Majlis Bandaraya Pulau Pinang tahun 2025 dipertimbangkan dan diluluskan. Saya Rahmat Fahmi di Majlis Bandaraya Pulau Pinang menyokong bajet tahun 2025. Terima kasih. Encik Nicholas dan Encik Waira. Ya, saya kita perlu satu break sekarang terlalu panjang. Ini adalah sesuatu yang perlu dibuat setiap tahun. Dan kita akan adakan sesi meja sebentar lagi ya. Kita lihat dulu sekejap. Asap. Deposit pun tak tahu. Bila